Kita tengok trend yang terbaru daripada US, China dan India, di mana perkhidmatan doktor dalam talian ni memang sudah luas. Di US lebih kurang 400 juta panggilan ataupun konsultasi dalam talian dibuat. So ada global players yang sana yang kami tengok dia punya model, dan kemudian kami shape up sendiri dan kami start Doktor On Call yang pertama di Malaysia. Kami tengok dari segi masyarakat kita, tak semua orang ada masa ataupun luxury untuk pergi ke setiap masalah kesihatan nak pergi ke klinik ataupun hospital. And then bila kita check dengan pakar perubatan, kan ramai masyarakat kita suka googling ni memang sebenarnya tak digalakkan oleh masyarakat pakar perubatan kan, tapi masalahnya memang kita semua masyarakat memang akan google masalah kesihatan, dan lepas tu kalau dia rasa okey tak ada apa, dia malas nak pergi tu. So jadi kita start platform ni sebagai antara yang middle ground, tengah-tengah. Bila you google something, you rasa mungkin ni lebih serius, mungkin saya cakap dengan doktor dulu. Doktor akan bagi nasihat atau pandangan. Jika itu sesuatu yang boleh doktor beri preskripsi untuk ubat, doktor boleh bagi dulu, dan jika perlukan lagi baru boleh kita masyarakat boleh pergi ke klinik atau hospital, right? Pertama, untuk mendapat khidmat kesihatan dia tak lengah-lengahkan, tak delay, right? Kedua, lebih convenient. Tapi kalau you cakap bahasa, you google dalam bahasa Malaysia, memang tak banyak konten artikel yang dalam bahasa Melayu. So kita memang buat lebih kurang 50,000 artikel, video, terutamanya dalam bahasa Melayu, supaya bila orang Malaysia, Malay speaking, bahasa speaking group, dia boleh google and then jumpa, and then dia boleh baca. Kemudian dia kata, mungkin ni nak cakap doktor, nak tanya private sikit, sebab kalau artikel general kan, soalan lebih private, dia boleh klik button, request tanya doktor. Kalau you just datang, tak ada coverage, you tak ada connection dengan insurance ataupun apa-apa program, kemungkinan you kena bayar RM20 untuk dapatkan nasihat kesihatan. RM20 tu termasuk preskripsi dan referral lah. Dan kemudian jika you nak beli ubat, you tambah ikut harga ubat tu lah. Tapi kita punya strategi ialah kita tie up ataupun buat partnership dengan syarikat-syarikat insurance, dan juga contohnya government punya program. So contohnya kalau you member Prudential ataupun setengah-setengah produk untuk Great Eastern Takaful, you boleh dapatkan khidmat nasihat doktor secara percuma. So kalau you register, you terus boleh masuk, tak perlu bayar apa-apa untuk konsultasi, you hanya perlu bayar untuk ubat sahaja. Kita juga bekerja dengan pihak state government untuk terutamanya golongan B40. Kalau you member Peduli Sihat, you semua ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. So our team memang kerja round the clock, dan doktor juga available daripada 8 pagi sampai 12 tengah malam.
Jika ada panggilan konsultasi yang tiba-tiba terputus ataupun terdrop, you boleh call our hotline, and then our team boleh bantu untuk sambungkan balik kepada doktor. Aplikasi ialah strategi kedua lah. Mula-mula cara kita kembangkan platform ni melalui kita banyak fokus kepada golongan yang suka Google. Kami rasa pada peringkat awal download aplikasi itu ialah satu yang menyusahkan. Tapi sekarang ni kita dah ada lebih kurang lebih 1.5 juta pelanggan yang datang ke website setiap bulan. Kita akan introduce aplikasi lah. Pada peringkat awal kami memang buat untuk pilih doktor, tapi ada masalah dari segi supply and demand. Contohnya kalau you pilih doktor yang lebih sibuk ataupun terlupa nak check dia punya notification, nanti tunggu lama. So our concept is on demand, 3 to 5 minit you boleh cakap dengan doktor. Semua doktor adalah general practitioner. Sebab tu kita boleh buat konsep on demand lah. Kita hanya issue MC untuk pelanggan customer corporate lah. Dan kita pun memang ada certain protokol lah untuk MC. Itu pun cuma MC ni also bergantung kepada doktor punya discretion. Kalau doktor rasa tak perlu MC, dia tak akan bagi MC lah. Memang sejak Januari itu memang banyak spike dari segi panggilan. Cuma masa tu dari segi telehealth atau virtual health punya protokol untuk COVID-19 ni memang belum ada. Jadi kami buat satu cadangan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk buatkan satu portal khidmat nasihat virtual yang khas untuk COVID-19. Kita set up that portal lebih kurang 2-3 minggu lepas, di mana dan kita juga train KKM doktor untuk beri nasihat kepada pelanggan yang risau tentang COVID-19 ataupun ada simptoms yang doktor akan bagi guide, bagi instruction macam mana nak deal dengan situasi masing-masing. Yang paling penting ialah platform ni sebab dia kolaborasi dengan KKM, memang ada integrated dengan dia punya protokol lah. Jika dia detect patient ni, ni high risk, dia boleh bagi tahu terus kepada local health authority supaya hubungi pelanggan.